Korang dah tengok kan tadi kan. Di awal Lensa IPT tadi, saya ada main satu permainan video game yang diberi nama Lulu. Adaptasi daripada novel puisi What Has Happened to Lulu di sekolah menengah dulu. Dan kalau kita ikutkan sekarang ni memang fenomena permainan video game memang jadi kegilaan ramai. Tak kisah ada peringkat usia tadika ke sekolah rendah, sekolah menengah. Kadang-kadang sampai dah 6 orang anak pun sampai main video game lagi. Itu kita cerita lain lah. Tapi kalau kita ikutkan, jadi seringkali kita mengangkat serta mengagumi permainan video buatan luar negara. Tapi sebenarnya di Malaysia ini kita punya kepakaran setanding dengan pencipta permainan video di luar negara. Untuk bercakap berkenaan dengan potensi penciptaan permainan video, kita bersama dengan Puan Nur Azura Durrani, penyelaras program Diploma Komunikasi Media Baharu dan Keusahawanan Kandungan UiTM Cawangan Melaka, Kampus Alor Gajah. Dan bersama dengan kita di Google Meet. Mana Google Meet kita? Bersama dengan rakan kita di Encik Amir Nur Azan Samar, pensyarah Diploma Komunikasi Media Baharu dan Keusahawanan Kandungan UiTM Cawangan Melaka, Kampus Alor Gajah. Ini dia. Jadi kalau kita cakapkan pasal video game ni ataupun permainan video ni, Puan Azura, sebagai penyelaras program Diploma Komunikasi Media Baharu dan Keusahawanan Kandungan, macam mana sebenarnya Puan melihat peranan dan peralihan keusahawanan kandungan ketika ini berbanding 10 tahun ataupun 20 tahun yang lepas? Okey, sebenarnya kalau kita lihat sekarang, banyak kira kata pencipta kandungan yang kira kata tumbuh bak cendawan. Jadi tak kira kata dari usia peringkat kanak-kanak sehinggalah ke peringkat remaja, mereka boleh mencipta kandungan mereka sendiri dengan adanya telefon bimbit lah, terutamanya. Dan juga saya rasa akses internet ataupun capaian internet sekarang pun mudah untuk dicapai dan berbeza zaman kita dulu 10 tahun yang lalu lah. Jadi kalau bercakap mengenai perkembangan permainan video itu sendiri, memang sangat berbeza. Dan kalau dilihat juga kerana COVID juga menyebabkan peralihan yang mana kita lihat dalam sistem pendidikan penggunaan permainan video dalam sistem PDPR ketika COVID yang lepas. Ada? Ada. Jadi bila jadi begitu, kita rasakan yang mana ia mungkin merupakan satu pendekatan yang baru dalam sistem PNP sendiri. Bukan saja prasekolah ataupun tadika sehinggalah ke peringkat IPT, kita rasakan penggunaan ataupun permainan video dapat membantu pemahaman para pelajar. Saya rasa nanti boleh tak tolong buatkan video game yang ada usul-usul add maths ke apa, senang sikit kan? Boleh, tak ada masalah. Hari-hari saya main. Jadi kita nak bersama dengan Cik Amir. Cik Amir hilang dari radar. Mungkin dia tengah main video game. Tak apa. Kita bersama dengan Puan Azura di studio. Kita nak tanya juga apa pendekatan yang diambil oleh institusi pendidikan dalam memastikan bidang ni terus berkembang, terutamanya di peringkat IPT. Okey, kalau mengambil contoh seperti kami sendiri di Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media di UiTM Cawangan Melaka, Kampus Alor Gajah. Okey, kami menawarkan program dalam bidang pembangunan isi kandungan. Yang mana bidang tumpuan kami lebih tertumpu kepada pembangunan isi kandungan permainan video, laman web dan juga animasi. Jadi program yang dinamakan Diploma Komunikasi Media Baharu dan Keusahawanan Kandungan atau mudah dikenali sebagai MC111 ini, dia merupakan satu cadangan antara fakulti dengan pihak MDEC yang mana dilihat mampu untuk melahirkan pencipta kandungan ataupun sekarang lebih dikenali sebagai content creator. Jadi program selama 2 tahun setengah ini, di akhir semester para pelajar MC11 ini akan menjalani latihan praktikal. Dan alhamdulillah lah kami telah memperoleh akreditasi penuh dari MQA pada tahun 2017. Alhamdulillah, tahniah diucapkan. Tapi kalau kita ikutkan Diploma Komunikasi Media Baharu dan Keusahawanan Kandungan, murid-murid yang masuk ke dalam program ataupun kursus ni, dia perlukan minat ke ataupun masuk dulu baru ada minat? Puan? Kalau tanya saya lebih nakkan minat. Sebab bila dia dah belajar tu sebenarnya dia akan lebih seronok. Dia lebih bila dia dah guna kira kata software dan sebagainya, jadi baru dia rasa seronok. Sebab pada mereka kalau minat tu tak ada, lepas tu dia akan rasa benda satu bebanan. Dia dah tak minat. Susah jadi akan menyusahkan dia jugalah. Jadi kita pun tak menggalakkan perkara itu berlaku. Lebih baik masuk kerana minat.
Dan kemudian dia akan lebih muncullah perasaan seronok itu. Jangan paksa rela lah. Jangan. Puan, jadi kalau kita di diploma ni, apa antara aktiviti-aktiviti yang sedang dan juga bakal dijalankan oleh UiTM? Kalau bercerita mengenai aktiviti, kami ada 2 aktiviti tahunan. Kalau bercerita mengenai permainan video itu sendiri, kira kata trademark MC3.1 ini ataupun MC11 ini adalah yang pertama adalah kita panggil Carnival Permainan Video ataupun Gaming, dan yang kedua kita ada Lendu Esport Arena ataupun Lensa. Jadi kalau cerita pasal gaming, Lensa. Tiru. Sama. Tiru. Awak tiru ni. Kena buat trademark macam ni kan. Kalau cerita pasal gaming, tadi kan saya dah main game kan. Itu adalah salah satu daripada kira kata sebenarnya itu adalah pemenang untuk game terbaik. So untuk tahun ini sebenarnya kita dah hasilkan 23 permainan berkonsepkan pendidikan ataupun kita panggil sekarang ni educational game. Kalau cerita pasal game ini, sebenarnya game ini kita dah bermula pada tahun 2016. Kemudian dia sebenarnya adalah tuntutan bagi kursus NMC 252 game monetization yang mana dijalankan oleh pelajar semester 4. Jadi apa yang perlu mereka lakukan adalah objektif utama aktiviti ataupun gaming ini adalah untuk mendapatkan maklum balas. Dah buat game, takkan nak syok sendiri. So kita nak apa pendapat orang mengenai game yang dihasilkan. Jadi kita buat sebenarnya dia dah mula 2016. 5 tahun awal kita guna konsep permainan casual ataupun casual game. Bermula tahun 2020 kita mulakan konsep educational game. Jadinya dalam educational game ni sebab dia berkonsepkan pendidikan kan, jadi dia mesti ada kita panggil dia body of knowledge. Pendekatan dia berkemungkinan target audience dia boleh jadi kepada prasekolah, boleh jadi kepada sekolah rendah, sekolah menengah ataupun IPT. So idea nak buat AdMath tu ada. Alhamdulillah. Ada buat. Yang berkonsepkan sains, kimia, yang orang kata misteri tak misteri semua adalah. Tapi yang penting sebenarnya bercerita mengenai bila kata educational game, kita nak adakan jugalah konsep ataupun unsur-unsur gaming itu sendiri. Jadi kita bagi pilihan kepada pelajar untuk memilih genre apa yang dia berminat. So kalau ikut kebanyakan mereka ini banyak suka game yang bergenrekan action, adventure, horror, puzzle dan juga first person. First person shooter lah. Standard lah kan. Tapi kalau kata berbeza pula dengan Lensa. Lensa tu sebenarnya dia sebenarnya adalah kira kata kejohanan e-sport. Jadi kan ramai orang main online game ataupun permainan dalam talian kan. Jadi kita pun tawarkanlah kejohanan di peringkat IPT, yang mana kita tawarkan permainan Mobile Legend Bang Bang, kita ada Valorant, kita ada PUBG, kita ada FIFA. Tapi alhamdulillah lah, walaupun 3 tahun, walaupun kami masih baru, sambutan daripada penyertaan itu agak meriah, sangat menggalakkan. Okey, baik. Jadi kalau kita tengokkan permainan-permainan video yang dicipta daripada UiTM Alor Gajah ni, semuanya berkonsepkan education ataupun baru 3 tahun ke belakang kita mulakan. Jadi untuk jangka masa hadapan, adakah ada nak merancang untuk lebih internationalization pengantarabangsan tu? Antarabangsan, insya-Allah. Sebenarnya macam saya nyatakan tadi, bila kita dah buat game, kita dah bagi orang lain cuba, kita dah dapat maklum balas. Jadi kita rasakan takkanlah pelajar ni buat penat-penat, tak ada penghargaan lah kepada mereka. Jadi untuk gaming kita buat 4 kategori. Jadi kita ada kategori poster terbaik, kita ada thriller terbaik, kita ada boost terbaik dan kita ada game terbaik. Jadi game yang saya main tadi ataupun game Lulu itu tadi adalah game terbaiklah, yang mana dipilih berdasarkan undian dalam talian, dan mereka ni menang bukan menang saja, menang ada duit dan juga sijil. Alhamdulillah lah. Berapa agak-agaknya duit tu? Itu rahsia. Tapi kena kita, masuk dulu. Macam kalau tadilah kita tanya berkenaan pengantarabangsan, insya-Allah kita akan sertai kita katakan pertandingan ataupun International Creative Innovation Design Competition 2020 yang mana dianjurkan oleh Malware Private Limited pada 20 Ogos ini. So insya-Allah lah kalau ada rezeki mungkinlah berpihak kepada mereka. Cuma tujuan saya untuk memberi pendedahan yang mana kita nak orang melihat hasil karya pelajar MC11 ini. Baik Puan, saya tertanyalah,
permainan video ni kadang-kadang ia dipandang serong, terutamanya dari golongan ibu bapa kan. Jadi macam mana untuk kita nak bersihkan pemikiran macam itu? Sebab saya sendiri dapat lihat potensi penciptaan permainan video ataupun potensi kita permainan video ni sangat luas di peringkat antarabangsa. Tapi mungkin di Malaysia kita belum mencapai tahap menerima lagi. Pandangan puan macam mana? Mungkin satu kerana pendedahan kurang dan dua dari sudut yang mana melihat yang macam tadi pun dikatakan macam buang masa kan, tidak mendapat faedah dan sebagainya, tapi alhamdulillah macam sekarang kita lihat kerjaya dalam bidang game ataupun permainan video ini dah boleh dijadikan satu profession. Jadi dah dipertandingkan di peringkat antarabangsa dan juga ditawarkan juga program pembangunan permainan ini di peringkat IPT. Jadi saya rasa itu mungkin salah satu langkah yang membuka minda dan mata ibu bapa di luar sana yang mana permainan game ini bukan sahaja sia-sia. Mereka sendiri boleh membina kerjaya dan juga mungkin mana tahu boleh mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Amin. InsyaAllah. InsyaAllah. Tadi kita nak bersama dengan Cik Amir. Tapi dia malu-malu kucing katanya. Dia tak nak keluar kat muka. Kita nak dengar suara dia je. Assalamualaikum, Cik Amir. Salam Jarul. Encik Amir, kalau kita nak ikutkan Encik Amir, tadi saya dah berborak panjang dengan Puan Azura. Jadi kalau kita nak ikutkan cerita berkenaan dengan permainan video ni macam mana? Dia ada tahap yang tersendiri, ada senang, ada susah, ada yang lebih susah. Dan macam mana sebenarnya proses penciptaan permainan video tu? Seberapa sukar sebenarnya proses kita nak cipta permainan video tu dalam satu-satu masa? Okey, Syarul. Kalau ikutkan, dia sama juga macam permainan video tu sendiri. Kita ada tahap senang, sukar, lebih sukar. Dan dia sebenarnya bergantung pada satu perisian. Dia ada perisian pun ada sama. Ada perisian yang mudah, semudah yang budak-budak pun boleh guna, budak-budak sekolah rendah. Kalau tengok, sekarang pun kadar celik komputer di kalangan kanak-kanak sekolah tu lebih bagus daripada zaman-zaman 80-an, 90-an dulu kan. Jadi budak-budak sekolah boleh guna yang mudah ni. Yang lebih sukar perisian yang lebih menggunakan programming yang lebih itulah, itu proses dia, satu perisian. Tapi katakan proses yang diperlukan untuk menciptakan satu game itu sebenarnya senang je. Bermula dengan satu pengumpulan bahan lah. Kalau kita tengok di fakulti ni, pelajar kami kita ada 3 kelas yang berbeza. Jadi kelas berbeza, dia belajar macam mana nak menyediakan game document, game konsep document, maksudnya macam kelas kita lah. Dah siap tu, dia akan start buat technical, bahagian technical pula. Technical, dia start buat design, masukkan programming. Last sekali, dia package kan. Itu yang katakan yang lebih technical lah. Tapi kalau tanya saya, dia sebenarnya mudah pun. Budak sekolah pun boleh guna, boleh buat. Macam gitu je, budak sekolah pun boleh guna. Awak biar betul, Cik. Betul. Betul kita ada yang perisian yang mudah tu guna. Tapi satu je lah. Kita kena ada kesungguhan dengan minat tu. Itu paling penting. Okey, Encik Amir, kita nak tanya juga, selain daripada game ing ni, ada tak cara lain, platform lain untuk kita gunakan, yang digunakan untuk kita mengetengahkan lagi tugasan-tugasan pelajar? Okey, biasanya kita ada pameran secara fizikal di kampus, di mana kita pamerkan hasil-hasil kerja pelajar itulah. Tapi semenjak pandemik yang lepas ni, kita tukarkan daripada fizikal kepada pameran maya. Jadinya yang terbaru ni kita ada pameran sempena 50 tahun Bascom UiTM, di mana kita pamerkan antara hasil kerja yang terbaik lah pelajar daripada pelbagai semester dan juga kursus-kursus yang berlainan. Ini penganjuran kali ketiga sebenarnya. Itu satu pameran secara maya, dan juga kita ada upload, kita buat naik permainan video yang kita hasilkan di Game Job. Boleh, siapa nak cuba main boleh download di situ. Di Game Job just cari Game Inc. Game INC 2022. Dan situ kita ada letak game pelajar-pelajar lah. Boleh download dan try. Tapi lebih bagus kalau dapat sertai kami punya Game Inc. Bagi maklum balas tu kan.
Ya Allah, itu memang kami menunggu sebenarnya. Memang nak sertai game Ing tu sebenarnya, Puan. Tapi apa pun kita nak ucapkan terima kasih dan minta maaf kepada Encik Amir kerana ada sedikit kesilapan tadi yang berlaku. Mungkin kita akan bersama dengan Encik Amir di masa yang akan datang. Terima kasih juga kerana Puan Azura kerana sudi bersama kita di studio pada hari ini. Terima kasih kepada UiTM Cawangan Melaka Kampus Alor Gajah kerana sudi datang ke sini. Kalau kita tengokkan studio ni sebenarnya ramai dengan anak-anak murid Puan Azura sendiri. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan kepada semua penonton Lensa IPT, kita ada satu lagi slot bercakap berkenaan dengan mencungkil bakat terpendam. Ini topik yang sangat hangat untuk kita bincangkan, tapi kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT.